Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga penonton di luar sana yang menonton video ini berada dalam keadaan sihat dan sejahtera di samping keluarga yang tersayang. Okey, tak nak membuang masa lagi, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Akmal bin Ibrahim, seorang pelajar Diploma Pendidikan Islam di Kolej Pengajian Islam Johor Marsah, dan nombor matrik saya KID 2206040021. Nama saya Muhammad Syarif Izhan bin Abdul Aziz. Nombor kementri saya adalah KID 206040039. Nama saya Muhammad Danish Ansari bin Fauzi, KID 22060430. Baik, saya dan rakan-rakan saya telah ditugaskan untuk membuat perkongsian tentang konsep asas kekeluargaan. Ya, kita nak tahu apa itu keluarga, apa itu proses menubuhkan keluarga. Jadi, bila berbicara tentang konsep asas kekeluargaan, mesti kita nak tahu apa itu takrif keluarga. Jadi, takrif keluarga ini, kalau kita nak bahas atau kita nak telusuri dengan jelas dan padat dan masa yang sama ringkas untuk mudah difahami, keluarga membawa maksud seisi rumah tangga yang terdiri daripada suami dan isteri atau beserta anak-anak. Maksudnya, asasnya perlulah ada suami dan isteri untuk menubuhkan sebuah institusi keluarga. Jadi ada tambahan, mungkin dikurniakan rezeki, mendapat cahaya mata, barulah beserta anak-anak. Dan mereka, komponen-komponen yang terdapat di dalam sebuah institusi keluarga ini saling bergantung antara satu sama lain. Mereka saling bergantung. Sebab di dalam sebuah institusi keluarga mestilah ada pergantungan di antara satu sama lain. Suami bergantung pada isteri, isteri bergantung kepada suami, anak-anak bergantung pada ibu ayah. Takkan mereka nak bergantung pada dahan pokok? Tak begitu. Yang penting asasnya perlu ada suami dan isteri atau beserta anak-anak. Tak gitu. Kedudukan keluarga Islam ada 4. Yang pertama, Islam mensyariatkan perintah untuk berkahwin. Yang kedua, Islam menetapkan tanggungjawab dan hak-hak suami dan isteri. Yang ketiga, Islam menekankan pentingnya penghormatan kepada ibu dan ayah serta mewajibkan anak agar memelihara dan mentaati keduanya sehingga akhir hayat. Akhir sekali, Islam mewajibkan silaturahim kepada setiap Muslim, yang artinya adalah agar seseorang tetap mengunjung saudara mara, yang artinya adalah agar seseorang tetap mengunjungi saudara dari ibunya dan saudara dari ayahnya. Hari ini saya akan menerangkan tentang perempuan yang haram dikahwini. Perempuan yang haram dikahwini terbagi kepada dua bahagian, iaitu haram buat selamanya dan haram buat sementara. Antara sebab haram mengahwini perempuan buat selamanya kerana haram dengan sebab keturunan dan juga susuan. Yang pertama, haram dengan keturunan seperti ibu dan nenek hingga ke atas, anak dan cucu hingga ke bawah, adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik perempuan sebelah bapa hingga ke atas, adik-beradik perempuan sebelah ibu hingga ke atas, anak saudara dari adik-beradik lelaki hingga ke bawah, anak saudara dari adik-beradik perempuan hingga ke bawah. Haram dengan sebab susuan. Hanya 2 orang perempuan saja yang diharamkan, seperti ibu yang menyusukan dan saudara perempuan sesusuan. Perempuan yang haram sebab susuan sama saja hukumnya dengan orang-orang yang haram kerana keturunan. Perempuan yang haram dikahwini untuk sementara waktu. Yang pertama adalah mengumpulkan di antara 2 saudara perempuan. Haram mengumpulkan 2 orang saudara perempuan dalam satu pernikahan. Pernikahan akan menjadi tidak sah jika mengumpul 2 orang saudara perempuan dalam satu pernikahan.
akad pernikahan yang pertama akan menjadi sah, tetapi untuk akad nikah kedua tidak akan menjadi sah sekiranya isteri yang pertama meninggal dunia ataupun diceraikan raj'i. Selesai iddahnya, halal baginya iaitu seorang lelaki itu untuk bernikah dengan saudara perempuannya. Sekiranya isterinya diceraikan dengan talak bain, maka si lelaki boleh bernikah dengan saudara perempuan isterinya di dalam tempoh iddah. Yang kedua adalah mengumpulkan di antara perempuan dengan ibu saudara sebelah ibu atau bapa. Diharamkan seseorang lelaki di dalam satu perkahwinan dengan berkumpul di antara seorang perempuan dengan ibu saudara sebelah ibu atau bapa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dilarang bergaul di antara wanita dengan ibu saudara sebelah ibunya dan juga sebelah bapanya. Yang ketiga adalah isteri yang kelima. Diharuskan seorang lelaki itu untuk berkahwin 2, 3 dan 4 seperti yang sedia maklum. Tetapi diharamkan mengahwini yang kelima jika mempunyai 4 orang isteri. Pengharaman itu kekal sehingga salah satu isteri meninggal dunia ataupun diceraikan dengan talak bain atau selepas iddah isteri yang diceraikan dengan talak raj'i. Terusnya, yang keempat adalah orang musyrik. Diharamkan ke atas umat Islam untuk menikah orang kafir seperti yang kita sedia maklum. Pernikahan akan menjadi halal jika mereka memeluk Islam. Yang kelima adalah wanita yang berkahwin. Tak diharuskan bernikah dengan wanita yang mempunyai suami. Ia halal dikahwini jika suaminya meninggal dunia atau diceraikan dan selesai iddahnya. Seterusnya yang keenam iaitu wanita yang beriddah. Tidak diharuskan bagi seorang lelaki untuk bernikah dengan perempuan yang belum habis iddahnya. Iddah adalah melanjutkan kehidupan perkahwinannya dan kewajipannya untuk menjaga nasab keturunannya daripada bercampur nasab. Nikah menjadi sah jika sudah tamat tempoh iddah. Yang terakhir adalah wanita yang ditalak 3. Allah menetapkan talak sehingga 3 kali seperti yang kita sedia maklum. Berhak untuk bagi seorang suami merujuk isterinya semula jika ditalak 1 atau 2, tetapi haram ke atasnya jika merujuk suatu isterinya sudah diceraikan dengan talak 3. Suami yang pertama tidak boleh merujuk isterinya selagi suami kedua tidak menceraikan isterinya dan berlalu iddahnya. Pernikahan dari sudut bahasa ialah ikatan atau simpulan, manakala dari sudut istilah pula suatu akad yang menghalalkan pergaulan di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak serta kewajipan antara kedua-dua mereka. Hukum perkahwinan asalnya adalah sunat, walau bagaimanapun hukum ini berubah mengikut keadaan tertentu. Yang pertama, wajib. Keadaannya bila mana seseorang individu sihat tubuh badan, memberi nafkah dan takut terjerumus kepada zina kerana tidak dapat mengawal nafsunya. Yang kedua, sunat. Keadaannya seseorang individu sihat tubuh badan, ada pekerjaan, dapat memberi nafkah dan tidak takut terjerumus kepada zina kerana dapat mengawal nafsunya. Yang ketiga, haram. Bila mana tidak mampu memberi nafkah zahir dan batin dan berkahwin dengan tujuan memudaratkan atau menzalimi pasangan. Yang keempat, makruh. Keadaannya seseorang individu ingin berkahwin tetapi tidak mampu memberi nafkah kepada isteri. Akhir sekali, harus. Keadaannya bila mana tidak ada sesuatu yang mendesak atau mengharamkannya berkahwin. Hikmah perkahwinan antaranya ialah menjamin kesihatan. Selain itu, memenuhi tuntutan rohani dan jasmani. Di samping itu, memupuk kasih sayang. Justru itu, menjalinkan silaturahim. Seterusnya, memberi ketenteraman dan kedamaian jiwa. Akhir sekali, mengembangkan Islam. Cara-cara mencari jodoh. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan jodoh yang baik. Yang kedua, meminta ibu bapa untuk mencarikan jodoh yang baik. Yang ketiga, melalui kawan atau saudara mara. Rukun nikah ada 5 kesemuanya, iaitu pengantin lelaki ataupun calon suami, calon isteri, wali, 2 orang saksi lelaki dan ijab
dan kabul, iaitu akad nikah. Ya. Baiklah, antara syarat yang perlu dipenuhi oleh seorang bakal suami adalah suami itu adalah seorang Islam, dia adalah lelaki yang tertentu, bukan mahram dengan bakal isteri, bukan dalam ihram haji atau umrah, dan dia juga tidak dipaksa ataupun dengan kerelaan sendiri, mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut, mengetahui bahawa perempuan itu boleh dan sah dinikahi, dan tidak mempunyai 4 orang isteri yang sah dalam satu masa. Kemudian kita pergi kepada syarat sah nikah bagi seorang calon isteri. Calon isteri itu mestilah Islam, bukan seorang khunsa, perempuan yang tertentu sahaja, tidak dalam keadaan iddah, bukan dalam ihram haji atau umrah, dengan rela hati seperti biasa, dan dia tidak dipaksa kecuali anak gadis, bukan perempuan mahram dengan bakal suami, dan bukan isteri orang atau masih ada suami. Seterusnya kita pergi kepada syarat sah seorang wali itu. Syarat sah seorang wali itu mestilah adil, dia beragama Islam dan seorang yang baligh, dia juga seorang lelaki dan merdeka, tidak fasik, kafir dan atau murtad, bukan dalam ihram haji ataupun umrah, waras, iaitu tidak cacat akal, fikiran ataupun gila, dengan kerelaan sendiri dan bukan dengan paksaan, dan tidak muflis atau ditahan kuasa dengan atas hartanya. Dapat beberapa jenis wali yang ditentukan, iaitu jenis wali adalah bapa, wali mujbir, datuk juga seorang wali mujbir, saudara lelaki seibu sebapa, saudara lelaki sebapa, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa dan ke atas, anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki sebapa dan ke atas, bapa saudara seibu sebapa dan ke atas, bapa saudara daripada sebelah bapa, anak lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa dan ke bawah, iaitulah sepupu, anak lelaki dari bapa saudara sebapa juga sepupu, dan juga wali hakim. Kemudian kita pergi pada antara syarat-syarat saksi. Antara syarat-syarat saksi yang perlu dipenuhi adalah dia adalah seorang Islam, lelaki, baligh, berakal, seorang yang merdeka, ijab kabul ataupun akad nikah. Akad nikah ini dipecahkan kepada 2 bahagian, iaitu syarat sah ijab dan syarat sah kabul. Lafaz ijab ini perlulah dilafazkan oleh wali atau wakilnya. Contoh lafaz ijab: aku nikahkan dikau dengan nama penuh calon isteri dengan mas kahwin sebanyak jumlah mas kahwin tunai. Kemudian kita pergi kepada syarat sah kabul. Syarat sah kabul yang pertama adalah lafaz kabul, iaitu terima, perlulah bersesuaian dengan lafaz ijab. Kedua, ia juga perlulah secara nyata, terang dan jelas, bukan dalam bentuk kiasan. Yang ketiga adalah lafaz kabul perlulah dilafazkan oleh calon suami atau wakilnya atas sebab tertentu. Kemudian yang keempat adalah tidak mempunyai ikatan atau mengandungi sebarang bentuk perkataan yang mempunyai batas tempoh waktu. Yang kelima adalah tidak dilafazkan secara taklid, iaitu tiada sebutan pensyarat sewaktu kabul dilafazkan. Yang keenam adalah harus menyebut nama calon isteri. Akhir sekali, lafaz tidak boleh diselangi dengan perkataan lain. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, perkahwinan mana yang tidak lari daripada ranjau dan onak duri dalam perkahwinan? Setiap perkahwinan itu ada cabaran dan dugaan yang bakal diterima dan dihadapi oleh sesebuah keluarga. Jadi, saya akan menerangkan dan memberitahu tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin akan timbul dan akan dihadapi oleh sesebuah institusi keluarga ataupun pasangan suami isteri. Saya akan menjelaskan yang pertama, masalah kewangan ataupun ekonomi. Yang kedua, masalah tekanan, iaitu stres yang melampau. Bagi masalah kewangan ataupun ekonomi, kebanyakan pasangan suami isteri
yang akan melangsungkan majlis perkahwinan tidak membuat persiapan yang rapi dari segi kewangan mereka dan suka berbelanja mengikut hawa nafsu. Sebagai contoh, gelaran wedding of the year menjadi satu trend ataupun satu cara hidup yang baru ataupun norma ataupun adat yang sepatutnya tidak boleh diamalkan bagi pasangan yang baru berkahwin. Hal ini kerana penggunaan bajet yang besar yang menelan ribuan ringgit tidak menjamin kebahagiaan rumah tangga, malahan mengundang bencana kepada rumah tangga mereka. Contohnya, apabila sebuah keluarga ataupun sepasang suami isteri ini melakukan perbelanjaan melampaui batas, mengupah tukang makeup, juru makeup, mengupah tukang buat kek sampai 30 tingkat, menelan bajet ribu-riban. Sampaikan bila selesai majlis perkahwinan terpaksa berhutang dan meminjam, sanggup menebalkan muka meminjam kepada saudara mara, kawan-kawan, duit ahli keluarga pun disaup, duit kawan-kawan pun dicedok je. Perkara ini sangat tidak bagus untuk pasangan yang baru berkahwin. Bagi masalah yang kedua, iaitu masalah tekanan, iaitu stres yang melampau. Hal ini berlaku apabila tiada sikap tolak ansur dan toleransi antara suami dan isteri, baik daripada suami ataupun isteri. Dua-dua tak nak mengalah. Masing-masing meletakkan ego di tempat yang terlalu tinggi sampai susah nak dicapai di akal. Sebagai contoh apabila suami terlalu bergantung harap kepada isteri untuk menyelesaikan ataupun melakukan tugas-tugas kerja rumah. Di dalam Islam, tugas isteri hanyalah satu, iaitu melayan suami. Sekali lagi saya ulang, tugas isteri hanyalah melayan suami. Tugas-tugas yang lain adalah tugas dan tanggungjawab sang suami. Cari nafkah kan, cari nafkah, masak, basuh baju, lipat kain, jaga anak, itu semua tugas lelaki. Tugas isteri hanya melayan suami. Tetapi sekiranya si isteri itu dengan sukarela menawarkan dirinya untuk membantu sang suami dan meringankan beban suami, maka syurga sedang melambai-lambai menanti kehadirannya. Itu. Jadi perlulah ada sikap toleransi antara suami dan isteri supaya dapat mengelakkan stres ataupun tekanan yang melampau ketika melakukan urusan keluarga. Okey? Sebelum diijab kabulkan syariat, tetap membataskan pelajari ilmu rumah tangga agar kita lebih bersedia menuju hari yang bahagia. Sikit-sikit sudahlah. Ini bukan video nyanyi-nyanyi. Ini video pasal kekeluargaan. Jadi saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, setiap permulaan mesti ada pengakhiran. Kita pun dah sampai di penghujung video. Jadi di kesempatan ini saya dan juga rakan-rakan ingin menyampaikan sedikit pesanan untuk masyarakat di luar sana, dan juga pesanan untuk diri saya dan juga rakan-rakan yang lain. Pesanan apabila sebelum kita nak melangkah ke alam perkahwinan ataupun alam berkeluarga, kita perlulah siapkan diri kita. Antara persediaan yang kita boleh lakukan, yang pertama adalah banyakkan berdoa kepada Tuhan agar dikurniakan pasangan yang soleh dan solehah, dan banyakkan berdoa agar dikuatkan iman dan takwa kita, serta doa dipermudahkan segala urusan dan cabaran dalam menghadapi liku-liku kehidupan berumah tangga. Kerana sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebaik-baik kita mana pun kita merancang, ingatlah perancangan Allah lebih utama, ataupun Tuhan pun merancang. Okey. Akhir kata, terima kasih
kerana sudi meluangkan masa menonton video perkongsian kami ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang tidak baik itu datang daripada diri kami sendiri. Mohon maaf jika ada terkasar bahasa, salah cakap ke apa. Jangan marah-marah, nanti kena jual. Baiklah, semoga kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Bye.